بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Musallin dan juga musalliat, hadirin dan juga hadirat, muslimin muslimat, ahli majlis ilmi Masjid Bangunaka yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya dan juga hidayahnya dapat kita sama lagi dalam majlisul ilmi, majlis untuk kita sama-sama mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, majlis untuk kita nak mempelajari akan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang turun sama adanya melalui Al-Quran dan juga melalui hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita yang Allah Taala pilih kita adalah daripada kalangan orang yang sukanya untuk nak mengingati dan juga bersamanya golongan orang yang dipanggilkan katanya ahlul zikr, ahli-ahli mereka yang sentiasa mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam majlis yang bersama dengan kitanya para malaikat, bersama dengan kita mereka yang sedang duk buka sayapnya kepada kita, serta Allah Subhanahu wa taala turunnya rahmat kepada kita dan juga memberinya sakinah, ketenangan di dalam jiwa kita. Ini adalah golongan yang Allah Subhanahu wa taala buka sayap kepada mereka. Apatah lagi kita sedang beradanya di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu haffat 'alaihimul malaikah wa ghashiyat fihimur rahmah wa anzalat 'alaihimus sakinah. Allah Ta'ala hantarnya malaikat buka sayap dan juga berinya rahmat dan juga berinya ketenangan as-sakinah kepada kita. Muslimin dan juga muslimat, sedang ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, kita masihnya berada sama dengan kita iaitu 40 hadis. Kitab 40 hadis iaitu hak-hak yang kita selaku hamba Allah Ta'ala kena berinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kita adalah hamba kepadanya. Tetapi sedikitnya nak baca hadis, kelebihan kita yang duk tunggu-tunggu dan juga duk sentiasa bersama dalam majlis ilmi ni, Allah Taala hantarnya malaikat kepada kita. Jadi masjid kita ni, saya sapa mari tadi, ada yang lelaki jadi nak semaya dan juga nak ngaji sama. Dan juga masya-Allah tabarakallah juganya adanya kumpulan daripada ummahat kita yang cedek makan serta duk gula-gula bela-belanya, begas sodak bela-bela dan juga dengannya ilmu mengajar bela-bela. Itu insya-Allah adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita semuanya sama. Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat kepada kita setiap hari. Sebenarnya kita setiap hari ada malaikat yang Allah Taala hantar.
Di antara malaikat yang ada bersama dengan kita iaitu malaikat al-hafazah. Tujuan ataupun khidja yang Allah Ta'ala hantar pada dia mari ni buat apa? Tujuannya untuk nak mempeliharakan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Hafazah maksud katanya nak kumkrang. Allah Ta'ala hantar mari ni untuk jaga kita. Yang ada setiap orang daripada kita dan juga setiap waktu di mana tempat sahaja yang kita ada. Dan juga di antara malaikat lagi yang ada bersama dengan kitanya iaitu malaikat yang duk catat kebaikan. Raqibun atid, dan juga malaikat yang sedang duk catatnya ataupun nanti nak catatnya kejahatan ataupun maksiat yang kita buatnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Panding malaikat duk sama dengan kita semua. Kita nak duk celah mana, nak buat kebaikan kecil ke besar, malaikat akan tanya. Dan juga kalaulah itu adalah kebaikan, walaupun dia adalah itu adalah kejahatan ataupun benda yang salah, walaupun dia adalah benda yang kecil sahaja, malaikat pun akan tanya juga. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah Ta'ala katanya, walaupun satu kalimah yang keluarnya daripada mulut kita, kalaulah kalimah itu adalah kalimah yang baik, malaikat baik dia akan catat. Dan juga apabila kalimah yang satu kalimah sahaja adalah kalimah yang buruk, malaikat pun akan catat perkataan yang buruk itu juga. Dan juga di antaranya Allah Subhanahu wa taala hatta malaikat yang bukan atas setiap orang. Saat ni setiap orang duk di biksi malaikat bersama dengan dia. Gilotah malaikat itu bersama dengan dia. Tapi malaikat yang saya nak sebut yang ketiga ini adalah bukan setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala hantar untuk mari bersama dengan mereka. Seperti hadis Nabi katanya, inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ada laginya golongan malaikat yang Allah Ta'ala hantar mari untuk bertawafnya di atas ke muka dunia ini. Tawaf. Tawaf ni seperti tawaf keliling Kaabah tu lah tawaf. Tapi ni sekeliling bumi ini, dunia ini. Bilangan nak banyak tahu mana tu Allah Ta'ala alam. Tapi inna lillahi malaikatan, ada bilangan malaikat yang Allah Ta'ala hantar mari. Yaltamisuna ahla dzikr, mari duk tawaf di atas ke muka dunia ini, pergi cari khijanya Allah Ta'ala hantar buat dia ni tawaf di atas dunia ni. Khijah apa? Untuk marinya cari puak-puak mereka yang sedang ada dalam majlis yang mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari cari puak-puak duk ngaji tu. Puak duk dalam majlis mana-mana, sama ada di dalam rumah Allah Taala ataupun di mana tempat sahaja, yang apabila duduk waktu tamu imam, waktu dia itu tu ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang molek lah. Sama ada majlis yang sebut Quran qala Allah, sama ada majlis yang sebut perkataan Nabi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita ini yang beradanya di dalam masjid Bangunaka, yang malaikat Allah Taala sedang hantar mari untuk yaltamisuna ahla dzikr. Fayahuffunahum bi ajnihatihim. Apabila malaikat jumpa dah ni, mujur buat dia jumpa kerana siapa tujuan orang main. Pakat panggil buat dia ramai-ramai tu, ada malaikat mana yang jumpa dah katanya di celah-celah bucu kampung Bangunaka ni ada masjid yang sedang duk mengaji majlis ilmi setiap minggu. Kalau ada majlis Quran ni suku pula. Mari pakat mari tengok halumuna ila hajatikum. Pakat kita mari tengok ni fok dia duk gapo ni hamba dia duk dalam masjid Bangunaka ni. Maka apabila pergi siapa tengok dah buat dia morning ni sedang duk berzikir mengingati duk mengajinya apa benar ajaran yang waktu mereka ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayahuffunahum bi ajnatihim, maka malaikat tu buka sayap selalu dah. Buka sayap kepada puak-puak ahli yang sedang duk mengaji dalam masjid Naka. Nas'alullaha al-ikhlas was-sadaq. Minta Allah Taala wika ikhlas kepada kita semua. Buka sayap tidak dengan sebab apa buka sayap tu juga apa? Sebabnya nak wi rahmat Allah Taala turun kepada kita, nak winya sakinah wi kepada kita. Dan juga sertanya hadis yang lain, malaikat sedang duk nak tunjuk wi Allah Taala katanya benda yang kita dah buat ni adalah ridha. Pacai puas hati adalah benda yang baik.
dan juga sertanya minta istighfar kepada kita, minta ya Allah Ta'ala ampun kepada fak demon ni yang sedang adanya di dalam majlis kebaikan seperti ini. Sudah daripada majlis klik, bila kita sudah paisya tadi dah makan nasi abu sudah klik habis, malaikat pun kijariah habis klik. Malaikat orang yang duduk dalam masjid lagi tak nak klik, mana boleh ada malaikat bersama dengan dia lagi. Maka apabila malaikat klik habis hijriah, habis tugas yang Allah Ta'ala hantar dia ni klik, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya kepada dia, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Allah Ta'ala tanya puak malaikat yang turun mari ke atas dunia tadi ni, buka sayap klik lagi. Allah Ta'ala tahu dah katanya malaikat mari atas dunia ni pergi jumpa fak mana, di tempat mana, dan juga hamba demo tu mereka itu tu duk buat gapo tu saya tahu, tak mesti kena malaikat ringan dah. Maka malaikat royak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya kepada malaikat, katanya, madza yaqulu ibadi, mung ni fak kamu ni pergi kepada dunia jumpa hamba-Ku satu kumpulan satu puak ataupun di mana tempat sahaja, apakah mereka sedang duk kata, duk buat gapo kat dia? Bimaza yaqulun. Allah Ta'ala nak tahu dah. Cuma nak tahu daripada malaikat. Nak tengok katanya malaikat ringan ni betul ke tak betul dah, malaikat tak faham seperti manusia. Maka malaikat yang katanya, kanu yusabbihunaka wa yumajjidunaka wa yahmadunaka wa yusabbihunaka. Mereka hamba-hamba-Mu, hai Allah, yang kami pergi jumpa itu tu mereka sedangnya duk mengingati kepada-Mu. Sama ada mereka duk tasbih kepada-Mu, beri kebesaran kepada-Mu, bertahmid kepada-Mu, wa yumajjidunaka, kebesaran kepada-Mu. Mereka duduk dalam majlis yang sedang duk ingat kepada-Mu dan juga khabar akan kebesaran-Mu ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya, katanya, wahal ra'auni, pafak dia ni nampak tengok aku, nak boleh duk ingat kepada aku semua ni, nampak tengok Allah Ta'ala, Allah nampak tengok Allah Ta'ala kerana kita yang sedang duk mari rajin mengaji, duk dalam masjid untuk nak menadah dengar ilmu satu jam lebih kurangnya. Adakah semua ini kita buat dengan sebab kita ni nampak Allah Ta'ala di depan, rasa kata nak buat kebaikan ini? Maka malaikat jawab katanya, la wallahi ma ra'auka, mereka tak nampak mu kali, tak nampak tengok mu kali, tak nampak kali, mereka tak ada nampak tengok dak mu. Kerana Allah Ta'ala nak tahu kata duk rajin zikir, ingat duk dalam kebaikan semua kepada Allah Ta'ala ni, nampak Allah Ta'ala je boleh jadi, boleh ada semangat, boleh nak buat kebaikan tu. Pak kalau tak nampak, apakah dengan sebab mereka boleh rajin? Wahal ra'auni, la, malaikat jawab kata, dah dia tak nampak kali. Fa kaifa law ra'auni, pak kalaulah mereka nampak tengok aku, itu bagaimana mereka akan jadinya? Kalaulah mereka nampak tengok aku ni, tak nampak tengok ni, rajin dah ngaji, berzikir, mengingati kepada Allah Ta'ala, tak nampak tengok. Bagaimana kalaulah mereka nampak tengok aku? Malaikat jawab katanya, kanu ashadda laka ibadatan wa hirsan, ataupun ibadatan, nascaya mereka tak akan ada seorang habuk daripada kalangan mereka yang tak rajinnya buat kebaikan ataupun ibadat kepadamu ya Allah. Mana katanya kalaulah umat Islam manusia ataupun umat manusia di atas dunia ini nampak tengok dan juga kenal akan Tuhan dia yang sebenar, Tuhan yang akan tadi Tuhan dia pada hari akhirat kiamat tu, tak ada dia yang degil ke kepala dan juga tak berjuruh kepada Allah Ta'ala di atas dunia ini. Maka dengan sebab yang tak berjuruh hari ini, yang malas semaya, yang malas baca Quran, yang tidak suka dan juga naknya kepada majlis kebaikan seperti ini, dengan sebab apa? Dengan sebab tak nampaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak kenal Tuhan. Tak nampak apa? Tak kenalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa-apa tak kenal, tak ngaji. Apa tak ngaji, malah tak kenal majlis yang sebut ataupun duk sebar ilmu-ilmu yang akan membawa mereka kenal Allah, kenal agama Islam dan juga kenalnya Nabi dia sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tanya lagi, katanya, wa bima yas'alunani,
mereka kalaulah rajin ibadat, yakin, rajinnya berzikir kepada Allah Ta'ala, nak gapo daripada aku? Mereka sedang-sedang duk minta gapo daripada aku, nak gapo daripada Allah Ta'ala sebagai balasan yang besar sekali tu, nak gapo? Boleh rajin lalu beribadat, rajin lalu untuk nak mencarikan ilmu. Malaikat jawab katanya, yas'alunakal jannah. Mereka sedang-sedang nak mintanya daripada kamu ya Allah, iaitu syurga. Nak syurga. Main ngaji tak ada nak nasi kabur, tak ada nak boleh makan nasi boleh jumpa, tak, naknya syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa hal ra'auha, pakak cedok nak syurga nampak tengok, nak boleh nak masuk syurga, nak kepada syurga tu, fak dia sedar duk nampak tengok syurga depan mata mereka ke? Mereka jawab kata, la wallahi ma ra'auha, tak nampak tengok dak. Tak ada nampak tengok syurga depan mata dengan cerak-cerak dak, tapi boleh jadi nampak. Yang nampaknya iaitu melalui mereka rajin ngaji Quran, ngaji hadis Nabi, maka tahu katanya syurga tu pada mana. Fa kaifa law ra'auha, maka Allah Taala tanya katanya, apa kalau dia nampak syurga ni pada mana dia akan jadi? Mereka jawab katanya, kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashaddu minha talaban. Kalaulah mereka nampak syurga di atas dunia ni, nampak dengan gambar cerak-cerak, dengan seperti mana Allah Ta'ala sebut oleh Quran, cerak menyata syurga tu jadi malam mana, rupa dia malam mana, gapo dia yang ada oleh Quran, tak ada seorang mana yang tak sennya kepada syurga. Dan juga tidak ada golongan mana daripada mereka akan hirsan, sungguh nak cari jalan capai tangan untuk nak dapat syurga Allah Ta'ala. Dan juga nak cari syurga tu kena cari boleh. Talaban ni cak penghai dan duk mana syurga kena cari boleh. Hari ni tak jumpa syurga, tak tahu pada mana, tak apa, lilat dulu dalam dunia ni, duk dengan galik-galik dulu, kau kira semula. Maka Allah Ta'ala tanya pula katanya, wa mimma yata'awadzun, mereka duk nak minta, duk naknya nak jauh, nak selamat daripada gapo? Duk minta perlindungan, minta selamat daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni selamat mereka ni daripada apa benarkah? Boleh duk zikir kepada Allah Ta'ala, boleh duk doa, cakap, nyaku daripada Allah Ta'ala ni. Mereka jawab katanya, an-nar. Mereka naknya nak selamat daripada api neraka, ya Allah. Boleh syurga dan juga bolehnya selamat daripada api neraka. Wa hal ra'auha, fak dia duk takut-takut, tak usahnya kepada neraka ni, nampak tengok ada neraka. Neraka ada ke duk cokoh depan dia dengan sebab pakar tak usah, pakar duk sungguh ibadat, pakar duk sungguh main ngaji ni. Ahli zikir kan? La wallahi ya Rabbi ma ra'auha, tak nampak tengok kali neraka tu. Maka Allah Subhanahu wa taala katanya, fa ushidukum anni ghafartu lahum, aku menyaksikan ke atas kamu bahawa aku telah ampun segala dosa kepada mereka. Fak mana dosa? Fak mana ni yang Allah Ta'ala ampun dosa? Fak hak duduk dalam majlis-majlis yang mengingati kepada Allah Ta'ala, majlis yang zikir, majlis yang baca Quran, majlis yang baca hadis, majlis yang ngaji ilmu-ilmu. Majlis ini semuanya orang yang datang, Allah Ta'ala yang kata ghafartu lahum, Allah Ta'ala ampun dosa. Malaikat selalu dah buat Allah Ta'ala yang kata Allah Ta'ala pun dosa dia, kau dulu Allah dah. Ada satu orang daripada fuak dia ni di masjid Bangun Naka ni, mari masjid ni, ini contohlah, sorenya mari dengan tidak niat nak main ngaji kali, niatnya ja'ali dunia lihajah, marinya dengan sebab dunia. Mari sejik, mari duduk dalam majlis ni dengan sebab dunia. Tak ada kali kita ni dah, mari tempat niat nak ngaji lah ke. Malaikat royak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Taala royak katanya, walau bagaimanapun aku pun ampun juga kepada demo tu yang marinya dengan sebab hajat dia, bukan sebab nak mari berzikir dan juga mengaji, mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang besar yang semangat kepada kita, bilangan tak banyak. Majlis yang jadi ahli zikir ni tak ramai. Ramai hari ni kena pergi di Kedaton, lebih ramai kadang-kadang di masjid. Pergi kepada mana lagi? Pergi kepada pada tewah burung kau, pada bola kau,
Kalau orang perempuan gimana hari ni, tak tahu dah, tua muda pakai gelotah belakangnya boleh hadir hari ni. Maka majlis berzikir ini biasa yang tak ramai kerana adalah golongan yang Allah Ta'ala pilihnya untuk nak beri kebaikan kepada mereka. Hadirin dan juga hadirat ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, kita akhir sekali pada kali yang dulunya, iaitu hadis yang keempat. Telah baca dah isi dianya, hadis tentang tauhid kepada Allah Ta'ala, sucinya pegangan akidah ibadat kita terhadap Allah Ta'ala, dan juga menjauhi daripada benda yang dinamakan katanya syirik kepada Allah Ta'ala, sama ada itu adalah syirik besar dan juga sama ada benda itu adalah syirik yang kecil. Jadi kita nak ambil pengajaran tamah daripada hadis yang keempat ini, al-hadithur rabi', sebagai hadis yang tak panjang sangat tapi adalah hadis yang besar. Hadis yang beri makna kepada kita banyak, kerana kita pakat nak kepada syurga tadi, seperti malaikat yang kata yas'alunakal jannah, nak syurga. Wa yata'awwazuna an-nar, dan juga kita tak say kepada naknya masuk neraka pada hari kiamat. Maka hadis ni di antara salah satu cara yang akan kita buatnya boleh masuk syurga dan juga akan selamatnya daripada api neraka pada hari kiamat. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar, rawahu Muslim. Daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ibn Abdullah adalah seorang sahabat Nabi yang mengapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak di kalangan sahabat yang Nabi yang ngapa hadis banyak, Jabir. Tak banyak seperti Abu Hurairah 5,000 hadis. Tak banyak seperti Anas bin Malik, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak seperti Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Jabir 2,400 hadis yang dia mengapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2,400 hadis ya. Kalau kita ngapa hari ini perlu juga. Jabir ibn Abdullah orang Madinah. Orang Madinah asal dia hanya masuk Islam di bila? Masuk Islam pada tahun yang ke-12 selepas daripada Nabi SAW dilantik jadi Nabi. Masuk Islamnya orang panggil kata di Bai'atul Aqabah Al-Thaniyah, tahun yang kedua setelah mana tahun yang pertama, tahun yang ke-11 tu, tahun 10 Abu Talib mati, Khadijah mati. Tahun yang ke-11 tu golongan orang daripada Yathrib Madinah pada masa tu musafir mari masuknya kepada Mekah untuk nak menunaikan ibadat haji dengan cara jahiliah pada masa itu. Maka masa celah itulah yang beradanya mereka di Mina. Nabi dan juga Abu Bakar dan juga Ali nusuk pada waktu malam, kerana Abu Jahal pesan katanya, Muhammad selepas daripada Abu Talib mati, jangan nampak mu ni ajak orang masuk Islam dengan secara zahir-zahir, ataupun jangan wifak pun nampak. Jangan aku nampak ajak orang masuk Islam. Marahnya Abu Jahal. Sebelum daripada ni tak apalah, Abu Talib ada. Maka Nabi pilih pada waktu malam dan juga pergi masuk tegak ni orang daripada golongan orang Madinah awal-awal yang masuk Islamnya. Maka Nabi ajak mereka masuk Islam. Ni orang yang pertama masuk Islam. Ni orang ni masuk Islam sudah buat bai'ah dengan Nabi, janjian dengan Nabi kalau klik ke Madinah kena buat gapo lah, naratik kena ajak orang masuk Islam. Maka haji tahun selepas daripada itu, tahun yang ke-12 tu, marinya 12 orang masuk Islam. Di antara orang yang masuk Islamnya 12 orang, iaitu Jabir bin Abdullah, seorang ning lah, yang mana ketika itu dia adalah umur yang paling budak sekali pada hari itu. Umur budak sekali. Dan juga Jabir ini adalah seorang sahabat yang bersama dengan Nabi dalam Bai'atul Ridwan, iaitu bai'ah di semasa Hudaibiyah tahun yang kena, yang Nabi nak masuk umrah tapi kena sekat, kena klik semula. Dan juga buat perjanjian dengan orang kafir musyrikin Mekah, katanya nak uti perang, dan juga syaratnya kena klik dulu, tak boleh masuk Mekah tahun ni, dan juga kena tahallul waktu baik ke akhirat lah. Sahabat setengah orang tak puas hati tu,
Tapi akhir sekali dengan Nabi buat contoh, tahallul, pecahkan ihram dan juga niat sudah daripada umrah. Walaupun tak buat umrah kali, nak keliknya pergi kepada Madinah, cukup kepala siap dah. Sahabat pun buat turut Nabi SAW. Turunnya ayat Quran yang Allah Ta'ala beri jaminan dan juga memuji kepada mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'una tahta asy-syajarah. Maka Jabir termasuknya golongan Allah Ta'ala telah jamin radiyallahu an. Allah Ta'ala beri keredaan kepada mereka sahabat ni. Jabir ayat katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar daripada Nabi sendiri. Kalimah sami'tu ni dengar sendiri. Tak ada ambil daripada piada, tak ada ambil daripada orang lain mana sahabat ada. Aku dengar sendiri directnya daripada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda katanya, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Sesiapa yang selepas daripada matinya di atas ke muka dunia ini, bumi dari dunia ni, masuknya di dalam alam barzah dari kubur, dan juga pada hari kiamat berlaku kiamat, bangkitnya daripada kubur, dan juga akan diwukuf mendirinya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka waktu baiknya hisab amal-amal waktu baik semuanya, jumpa katanya dalam kitab dia itu tidak ada dosa yang satu pun yang mereka ada terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu hadirin hadirat, Allah Subhanahu Wa Taala naknya kepada kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kena ibadat kepada Allah Taala sahaja. Tuhan yang satu sahaja. Liya'budunani, Allah Taala katanya untuk mereka beribadat hanya kepada aku sahaja. Dan juga seperti kita janji kepada Allah katanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tak senya nak beribadat selain daripada Allah, nak menghadap kepada Allah Taala saja. Dan juga apabila nak minta pertolongan pun tak senya nak pergi minta pertolongan kepada kubur ke, kepada mana-mana makhluk selain daripada Allah. Kita hanya nak minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka apabila kita pergi doa kepada benda lain nanti, pergi Madinah, pergi doa gosoknya kubur Nabi SAW. Pergi kepada Kaabah kadang-kadang suruh kucuk sahaja je batu hitam, tapi duk doanya minta pula gapo benar hajat dia daripada batu hitam. Daripada batu hitam. Kalau rumah kitanya, walaupun syariat Islam telah mengizinkan untuk menziarahi kepada kubur, dulu ni asal pada awalnya Islam larang, Nabi larang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Nabi katanya aku biasanya larang kamu daripada menziarahi kepada kubur. Maka pada hari ini fazuruha. Nabi telah izin semulanya untuk kita menziarahi kepada kubur. Kerana ziarah kubur waktu kita ingat kepada mati, waktu kita ingat kepada hari akhirat, dan juga selalu kita nak isti'dad, sediakan amalan ibadat kita untuk jadi bekal selepas daripada kita meninggal dunia. Maka apabila kita pergi ziarah kubur, adanya adat-adat yang Nabi SAW ajar. Adat yang Nabi SAW ajar apabila pergi kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Doa apabila kita pergi ziarah kubur, Nabi ajar adat-adat cara dia. Tujuannya kita pergi ziarah kubur untuk ingat kepada mati, untuk ingat kepada hari akhirat. Tapi kadang-kadang golongan umat Islam apabila pergi ziarah kuburnya, berlakunya beberapa benda yang bersyirik kepada Allah Ta'ala. Hidup doa kepada ni kubur Tok Wali ni, demo orang berjuruh ni, Tok Guru ni, nak minta hajat kepada kubur si kubur ataupun si mati kubur Tok Guru ataupun Tok Wali. Maka itu telah menyalahi ibadat kita yang patutnya kita adanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadirin, sebenarnya man laqiyallah, sesiapa yang jumpa Allah Ta'ala dengan tidak bersyirik kepada Allah Ta'ala. Kita ni rena-renanya kena jumpa dengan Allah Ta'ala. Jumpa ni dalam keadaan yang kita sedang duk wukuf, duk dirinya di depan Allah Ta'ala, belumnya kita nak boleh masuk syurga. Kita sedang duk diri depan Allah.
Dan juga kadang-kadang kita tak nampak tengok Allah Ta'ala. Kita nak nampak tengok Allah Ta'ala bilanya? Apabila setelah mana kita masuknya di dalam syurga, baru boleh tengok Allah Ta'ala. Tapi semasa kita yang duduk diri, dan juga Allah Ta'ala kira amal sore, situ pun umat manusia semua mengaku dah katanya Tuhan pada hari itu tu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun mereka tak nampak tengok dengan mata mereka lagi pada hari itu, pada ketika itu. Seperti mana kita sebut bacanya dalam ayat Quran, Malik Yaumiddin, Tuhan dan juga Raja pada hari Yaumiddin, iaitu hari agama, hari Yaumul Hisab. Ulama yang katanya Yaumul Hisab, hari yang Allah Ta'ala nak buat khiyar, hari kiamat. Kita semua akan boleh jumpa, Allah Ta'ala akan jumpa dengan kita, nampak tengok kita duduk dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sesiapa yang tidak bersyirik dengan Allah Ta'ala, dia akan dapat masuk syurga. Syai'an, Nabi ayat, suatu benda sahaja tak berlaku syirik. Suatu ni syai'an ni mana kata satu benda yang kadang-kadang sedikit saja jenis syirik itu tak ada berlaku di sisi kita. Ramai tam tak buat, selalu dah boleh masuk syurga. Tetapi sesiapa yang ketika itunya ada amalan dia yang buka tubik mari, yusyriku bihi, bersyirik amalan dalam dunia ni, ada amalan dia yang bersyiriknya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Hadis ni cerak menyata kita ketahui bahawa ini adalah bahaya syirik ataupun dosa syirik apabila kita adanya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kecek-kecek laju apa fikir boleh murid. Bahaya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana asalnya ibadat ni ataupun syirik, kalau kita tengok maknanya, sebenarnya kita kena ibadat selalu hanya kepada Allah. Syirik ni mana apa? Mana katanya taswiyatu ghairillah. Kita ambil benda lain selain daripada Allah Ta'ala ni, taswiyah, mari tak sama dengan Allah Ta'ala. Taswiyah ni mana kata sawa, sama. Minta doa kepada Allah Ta'ala ratik, dan juga minta kepada benda lain ratik, sama dengan minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taswiyah. Doi siapa apabila kita make ibadat mana-mana pun, ibadat yang kita buat dengan lidah, ibadat yang kita buat dengan anggota kita, tubuh badan kita, ibadat yang kita buat dengan hati kita. Tamdui kat wajai a'malul qulub. Contohnya ikhlas, amalan hati yang patut kita kena ikhlas kepada Allah, tapi kita pergi ikhlas kepada benda lain hati. Riak tu seperti riak tu yang ditunjuk kepada benda lain tu. Ataupun bertawakal, tawakalnya kepada benda lain hati. Supaya Syiah tu gaya-gaya hari ni huang cuy. Hari ni ada acang dia gaya-gaya sore tu konten tam. Ya, orang Syiah ni apabila beli rumah ni, Allah supa juga kadang-kadang fakta orang Islam ni. Dan juga yang paling kita duka cerita, ada lagi tok guru yang duk ajar katanya kalau nak beli rumah kena beli hari ni. Nak beli rumah kena tengok hari juga. Dan juga kadang-kadang kena tengok kepada hari gelap malam tu, kena tengok wanti wapo bala mana. Semua tu orang panggil kata al-tiyarah. Orang tengok yang kata singongan, durek, semua belakang itu tu tengok gato dengan hari. Sebab apa? Sebab duk percaya katanya kalaulah beli rumah hari itu tu ada kebaikan sekian. Kalau lagi silap beli rumah pada hari yang lain, ada mudarat ataupun bahayanya sekian. Bahkan nas ataupun dalil itu tidak ada daripada Nabi SAW. Ini huncui. Orang Syiah dia tanya katanya beli rumah. Kita ni beli rumah mana-mana biasanya ada jin, ada gapo ni biasa dah, makhluk Tuhan. Tapi kita ni apabila nak minta perlindungan, selamat daripada kejahatan pada tanah yang kita beli, kita nak buat rumah, cara kita mana-mana bergantung dengan Allah Ta'ala. Doa kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Tapi orang Syiah ni tak tahu nak gantung mana. Dia katanya, hai mi huang cuy dan mai takut bimbangnya, takut pun ngusik dalam rumah dia kata. Pacang dia seorang ni pun, subhanallah, maha suci bagi Allah Ta'ala. Dia adalah orang panggil kata apa? Orang Syiah yang ikhlas dengan agama Buddha dia sungguh lah. Orang panggil teput, orang panggil.
Dia royak kata itu adalah ngongai saja. Dia kata fok syia fok darah yang tanya dia. Itu ngongai. Puncuy tak ada gapo kali. Dan juga perasaan yang kamu beli rumah. Dia kata fok mu beli rumah ni. Perasaan itu takut katanya ada suatu benda dalam rumah tu. Itu adalah perasaan mu diri. Dia kata. Perasaan kita yang kita tanah sendiri. Supaya Islam. Duk tanah perasaan kata sini rumah dia ni. Dia katanya tanah sini dulu ni. Tempat perai, banyak jin banyak. Mula selalu dah nak cari jalan bergantung at-tiyarah, nak pergi gapo satu benda, nak gantung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu amal hati tawakal kena wi kepada Allah Taala. Apabila tak bergantung dengan Allah Taala, mari selalu dah perasaan yang bergantung dengan benda lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Taswiyah. Ada Tuhan, orang Islam ada. Tapi dia bergantung. Duk pergi bergantung dengan benda lain. Buat apa? Duk pergi katanya benda lain. Itulah lebih boleh tolong dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Miskin. Susah belaka ni yang tak kenanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ni satu yang pertama sekalinya bahaya syirik. Katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebutnya dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsir dia adalah bisanadin hasan. Ibnu Abbas yang katanya inna syirka, sesungguhnya syirik ini ni fazi'at minhu as-samawat wal ard wal jibal wa jami'ul khalaiq illa ath-thaqalain. Sesungguhnya pada hakikat sebenar syirik ini ni makhluk lain selain daripada manusia dan juga jin ni pakat takut belaka, tak ada pian nak masuk dekat dengan amalan syirik. Sama ada as-samawat, langit setiap lapisnya, wal ard, dan juga wal jibal, bumi ini, dan juga bukit buka, semua mereka pakat takut belakangnya kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa wa jami'ul khalaiq, dan juga semua makhluk. Mereka dua yang makhluk as-saqalain, iaitu jin dan juga manusia. Yang mereka tak khabar, yang mereka tak mengaji, yang mereka tak khabar katanya syirik ini adalah dosa yang besar. Wa kama la yanfa'u ma'asy-syirki ihsanul musyrik kadzalika narju an yaghfirallahu dzunubal muwahhidin. Kerana syirik ini kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Taala, sebanyak mana yang dia buat kebaikan, orang kafir tu bericak ya cuilah kon ya buat amalan kebaikan banyak, kerja mereka kanan tidi ni ya duit banyak. Tapi asal tidak ada iman mereka kepada Allah Ta'ala, iaitu syirik, kafir lah, asal duduk dalam keadaan kafir, maka amalan yang baik penuh itu tidak beri manfaat apa sikit habuk kepada mereka. Puncanya apa? Punca tak ada iman, tak ada berimannya dulu. Kunci mula-mulanya, anak kunci mula-mula kena beriman kepada Allah Ta'ala dulu. Apabila amalan itu yang buat baik banyak tapi adanya syirik, seperti jenis syirik besar ini bahaya dianya sampai kepada boleh menghapuskan semua amalan ibadat yang kita buat dalam hidup kita. Berbezanya dengan syirik yang kecil. Maka Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jada'an, satu orang ya Rasulullah, nama dia Ibnu Jada'an. Dia mati ni sebelum daripada Islam. Belum Islam hari lagi. Dia ni seorang yang ajwad, hati yang murah. Hati yang murah, wahai tolong orang di Mekah fil jahiliyah. Dan juga dia ni orang panggil sejak sepanjang masa duk bagi makan newi kepada orang. Orang yang mari dia wi makan ni. Orang yang musafir mari dia makan ni. Cop bang pan ahan kepada orang. Baik. Tetapi dia mati dengan keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah tanya kata, dia ni orang yang jujur, kana fil jahiliyah, yasilur rahim, suka buat hubungan waris warah, wa yut'imul miskin, wahiwi makan kepada orang yang fakir miskin. Fahal dzaka nafi'uhu, adakah amalan yang dia duk hubung silaturahim, yang duk suka wi makan kepada orang tapi dia kafir, boleh tolong wi manfaat kepada dia? Cuilah kau dai mai. Nabi SAW jawab katanya, la yanfa'u, tidak faedah apa sikit apa. Tidak boleh wi manfaat apa.
Kerana dia ni tak biasa kata satu hari pun katanya, ya Allah, ya Tuhan aku, ampunlah segala dosa aku pada hari kiamat. Makna katanya satu hari pun dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka segala amalan kebaikan itu pun tidak ada faedah gapo dia pada hari akhirat nanti. Supaya dengan Abu Talib tu yang duk tolong Nabi SAW. Tapi bukan maksud riwayat yang sebut katanya Abu Talib dengan sebab dia duk jaga Nabi, duk bela Nabi, dan juga walaupun dia mati dengan keadaan yang tidak beragama dengan agama Islam, tapi dia boleh syafaat, boleh masuk syurga. Apa? Dia duk jaga Nabi. Tapi semua itu riwayat tidak sahih daripada Nabi SAW. Dan juga masih dia itu kena masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syirik yang bersekutu ataupun benda lain mari hidup sama dengan Allah Ta'ala, dan juga beribadat samanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ulama sebut katanya wa yanqasimu asyirku ila qismain. Syirik ini terbaginya kepada dua jenis. Syirik ni dalam hadis tadi Allah Ta'ala, Nabi SAW tak tahu ayat kali katanya pia syirik besar, pia syirik kecil. Pia syirik besar, syirik kecil. Tapi tak syak katanya kalau syirik besar, cerak dah katanya la yadkhulul jannah, tak akan nak masuk syurga. Tapi kalau lah syirik kecil tu, syirik halus tu balas mana? Dan juga ulama yang baginya syirik besar dan juga syirik besar, ya syirik kecil, syirik halus ni, adakah ada asalnya dalil daripada Nabi ataupun daripada agama Islam? Ada dalil ke duk mari becek dua tu? Bukankah syirik itu adalah satu saja, tak beceknya syirik besar, syirik kecil? Jawab katanya adanya hadis daripada Nabi SAW. Nabi sebutnya kepada sahabat katanya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya di antara benda yang aku takut sekalinya timpa ke atas kamu, sekalian umat aku, iaitu syirik kecil. Bimbang sekali. Dan juga bahkan kadang-kadang Nabi SAW bimbang syirik kecil ini lebih banyak daripada syirik besar. Kerana syirik besar sahih cerak, katanya semua benda lain daripada Allah Ta'ala, sujud kepada benda lain daripada Allah Ta'ala, jatuh agama selalu dah, cok tanti. Tapi syirik kecil ni dia tak dapat tengok. Apabila kecil ni main kata main dan juga main khair orang, tak jaga mana. Maka sahabat tanya katanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa dia syirik kecil ni? Nabi SAW jawab katanya, ar-riya, iaitu riya ataupun riya kepada Allah Subhanahu wa taala. Riya amalan yang buat kepada Allah, tetapi riya tunjuknya amalan itu kepada benar ataupun orang yang lain juga. Itu adalah syirik. Maka syirik besar ini kita tahu dah katanya ambil benda lain mari duk semua sama dengan Allah Ta'ala, yang patutnya khasais, benda khususiyat itu tu adalah cakcung kena ada hanya kepada Allah, semaya kena hanya kepada Allah, doa hanya kepada Allah sahaja. Tapi dok pergi buat semaya apa nak dikubur hati, dok ngadap kepada kiblat tapi ngadap kepada kubur, dan juga berdoa minta kepada kubur si mati itu, al-maqburin, mereka yang duk kamu dalam kubur itu adalah dosa ataupun syirik yang besar. Syirik yang kecil adalah kullu ma naha anhu syar', setiap benda yang syariat Islam larang, dan juga benda itu akan jadi wasilah bawa kitanya kepada melakukan dosa atau syirik yang besar. Wak dosa tu akan buka pintu bawa kita ginya kepada syirik yang besar. Syirik kecil tu apabila dok tunjuk kepada benda lain semua, tunjuk semua, dok rasa katanya demo ni boleh beri gapo kepada kita, maka angkat dia jadinya Tuhan ke sekali. Supaya masa Nabi Nuh AS tu lah mula sekalinya duk akiknya orang berjuh yang telah meninggal dunia ya. Tujuannya gapo? Nak ingat saja ya. Tapi akhir sekali syaitan itu dia patanan daripada nak hanya ingat saja, patanan daripada waruk, dan juga akhir sekali semua akhir kalinya pannya jadi tokong ataupun jadi rupan akhir sekali, dan juga puja selepas daripada itu. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah perbezaan di antara syirik besar dan juga syirik kecil? Beza mana? Perbezaan di antara syirik besar dan juga syirik besar, syirik kecil ni. Yang pertama sekalinya, asyirkul akbar muhbitan li jami'il a'mal. Syirik besar ini boleh nak membatalkan semua amalan kita yang kita telah buat.
Kalaulah hari ni kita buat amalan, semenjak umur kita ada, kita buat amalan baik semuanya, contohnya 30 tahun dah, tak biasa bersyirik kepada Allah Ta'ala. Tapi kalaulah la samahallah, tidak minta lah benda ni berlaku terhadap kita, tapi kalaulah esoknya pergi berlaku syirik selalu dah, buat semuanya kepada benda lain, pujanya benda lain, berlaku syirik besar. Amalan 30 tahun yang dia buat sebelum daripada ini, Allah Subhanahu wa taala batal semua. Qadimna ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthur. Semua yang mereka biasa-biasa buat sebelum ini, mulai berlakunya bersyirik kepada Allah Taala lupkan cile. Kerana sebabnya yang kedua, li'anna syirkal akbar boleh mengeluarkan satu orang itu daripada agama Islam. Wa'wi orang jatuh daripada agama Islam. Apabila jatuh daripada agama Islam, amalan yang dia biasa buat saja. Dan juga bilanya nak klik mari semula, apabila mengucap masuk Islam semula, amalan dia apa? Mula semula. Rentun main. Berbandingnya dengan syirik kecil ini, orang yang melakukan syirik kecil ini la yukhriju minal millah, dia tak keluarnya daripada, tidak dikeluarnya daripada agama Islam dah. Dan juga dia adalah salah satu orang Islam lagi yang kita kena muamalah dengan dia, yang masih dia yang duk semaya, yang duk menikah, yang duk semelah seperti kita lagi. Bezanya dengan syirik besar itu telah keluar daripada agama Islam. Jadi semua benda lain, na'udzubillahi min dzalik. Dan juga perbezaan yang ketiganya, syirik besar ini Allah Ta'ala tak akan ampun dia melainkan dengan taubat saja. Kena taubat saja. Kalaulah tak ada taubat, pergi kepada hari akhirat, mukhalladun fi nari jahannam, masuk neraka kekal selama-lamanya. Syirik besar. Syirik besar ni kalaulah mati tidak ada bertaubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tu ada apa? Nak apanya dengan taubat saja. Kalaulah tak ada khabar dalam dunia ni, mati dengan keadaan ada lagi dosa syirik besar ni, duk puja benda lain, tu ada mengaku ada Islam lagi. Tapi dia semua kubur, semua banyak negeri-negeri Islam pada hari ni. Matinya begitu, wa sahibuhu mukhalladun fi nari jahannam, dia akan berkekalnya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Allah Ta'ala sebut ceraknya di dalam ayat Quran, innallaha la yaghfiru aini. Banyak tempat, bukan satu tempat dah, banyak tempat, 2-3 tempat di dalam Al-Quran. Maka apabila dia taubat, maka dia tak akan nak kena kekal pada hari akhirat lah. Manakala tuan ataupun orang yang buat syirik kecil, riya yadkhulul jannata imma ibtidaan imma intihaan. Boleh jadi ni orang buat syirik kecil ni, boleh jadinya dua. Boleh jadinya dia akan pergi pada hari kiamat, boleh masuknya syurga selalu dah semenjak awal, ataupun dia kena ginya bakar dosa di syirik kecil dia dulu di dalam api neraka, dan juga akhirnya dia barulah nak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Makna katanya syirik kecil ini, orang panggil kata, ulama yang katanya tahta masyiatillah, duk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafaralah, kalaulah Allah Ta'ala hendak nak ampun dia, ada syirik kecil tapi di hari akhirat Allah Ta'ala nak ampun dia, maka apabila Allah tak ampun, tak kena masuk neraka kan, masuk syurga saja. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala akan tak saya ampun, hendak Allah Ta'alanya kena pergi azab dulu, dan juga habisnya berdosa syirik dan juga berdosa-berdosa yang lain, barulah dianya akan boleh keluar dan juga masuknya syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik ini, syirik besarnya, iaitu kita tukar ibadat kita yang kita buat kepada Allah, kita pergi buat kepada wasan takum, kita pergi buat kepada benda-benda yang taghut, kita pergi ibadatnya kepada malaikat, kita pergi ibadat kepada jin, ataupun kita pergi ibadat kepada awliya, tok wali ni selain daripada Allah, fahiya syirkun akbar. Ini adalah dosa syirik yang besar. Mudah-mudah
Habis tu kita kena pergi tengok molek, katanya jenis ibadat yang kita nak buat, kalaulah dia adalah dinamakan ibadat, kita kena buat hanya kepada Allah Ta'ala saja. Yang kita pergi buat kepada benda lain. Kerana kalaulah kita pergi buat duk cokor, duk kacang, upah banyak mana pun, duk baca talqin, duk baca Quran, duk doa kepada si mati, habis banyak mana, berapa puluh ribu. Upah we orang baca Quran, upah we orang baca, we duk doa di kubur tu, duk minta gapo dah lah. Amalan yang kita duk lungtun itu kadang-kadang tak akan dapat balasan sun pelang. Apa? Hilangnya syarat yang pertama, iaitu tidak niatnya kerana Allah Ta'ala ataupun tidak berikhlas kepada Allah Ta'ala. Duk gitu benda lain. Supaya ibadat mana-mana yang kita buat selain daripada Allah Ta'ala, walaupun kita rasa kata kita ikhlas dengan benda tu, tapi kalaulah kita tak ikhlas kerana Allah Ta'ala dengan 100% syirik saja, amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah syirik besar yang kita kena jaganya. Kita kena jaga. Dan juga syirik kecil tadi itu, seperti saya katanya, duk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak ampun, maka Allah Ta'ala ampun. Sebenarnya ulama ada dua pendapat di sini. Syirik kecil ini, pendapat ulama yang pertama, dia katanya la yadkhulu tahtal masyiah. Sebenarnya tidak duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala, dah. Wa anna Allah la yaghfiruhu walau kana asgharan. Walaupun dia buat syirik kecil pun termasuk dalam ayat Quran yang Allah Ta'ala katanya innallaha la yaghfir. Saya tak ampun. Supaya dah selesai. Saya tak ampun. Kadang-kadang kena pergi basuh dalam api neraka dulu. Cuma dia tak jatuh agama seperti syirik besar. Syirik kecil ni setengah ulama royak katanya tu tak ampun pada hari akhirat. Kadang-kadang kena bakar dengan neraka dulu. Tapi ada okatnya kelak mari masuk syurga. Ini adalah pendapat, salah satu pendapat daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang diriwayatkan oleh anak murid dia iaitu Ibn Muflih, dan juga dipilih pendapat ini oleh ulama-ulama yang lain. Pergi dalilnya mana? Ayat Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika man yasha. Manakala ulama yang kedua yang katanya sebenarnya syirik kecil itu adalah duduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pendapat jumhurul ulama, ramai-ramai daripada puak-puak ulama ini, dan juga dia adalah salah satu pendapat daripada Ibn Taymiyah juga, menyebut katanya syirik kecil ini masihnya duduk di bawah masyiah, kehendak kuasa prasung ke Allah. Kalaulah Allah Ta'ala ampun pada hari kiamat, hari akhirat, boleh masuk syurga selalu dah. Kalaulah Allah Ta'ala tak prasung nak ampun dia, maka dia kena masuk neraka dulu. Ambil dalilnya mana? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya sesiapa yang bersyirik dengan Allah Ta'ala akan haram kepada dia tak sampai masuk syurga, dan juga Allah Ta'ala akan mewajibkan dia tempat duduk dia iaitu neraka. Maka ulama yang kata ni ayat ni berat sangatnya, dan juga sebenarnya ayat ini termasuknya golongan orang yang berlakunya syirik besar saja, yang akan kekalnya tempat duduk dia di dalam api neraka, dan juga haram selama-lamanya tak boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Manakala puak orang yang buat syirik, dia kalau Allah Ta'ala tak ampun, dia tak akan kekal dalam neraka, bakal habis dosa bila, dan juga akan kembali masuknya di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Itu adalah jenis syirik yang kita kena jaga. Tapi yang paling molek, comel, eloknya kita usaha menjauhi daripada syirik besar dan juga syirik kecil. Kerana seperti ulama bui ta'rif, makna katanya syirik kecil ini adalah kullu manah Allah, setiap benda Allah Ta'ala larang, mimma kana wasilah wa dhari'ah ila syirkil akbar, yang akan bawa waktu dua dosa kecil. Orang panggil syirik kecil, tapi dia adalah benda yang akan bawa kita pergi kepada melakukan dosa yang besar. Maka walaupun kecil sendiri pun, la tahqiranna as-saghirata, jangan kita buat main-main dengan benda yang kecil. Fa innal jibala minal hasa. Orang Arab katanya jangan buat main-main dengan benda yang kecil-kecil, kerana usul asal bukit bukau yang besar pada hari ini mulainya
daripada hipun tokoh batu yang halus-halus banyak-banyak, maka jadilah bukit yang besar. Sama juga kalau ada dosa yang kecil, syirik yang kecil kita buat acak-acak kali, satu hari boleh jadi dia akan membesar dan juga jadi bukit bukau dan juga dinamakan katanya syirik yang besarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harap sangatnya nak jumpa dengan Allah Taala dengan keadaan yang tidak syirik. Dan juga kita akan nak jumpa dengan Allah Ta'ala dengan keadaan yang kita nak dapat tengok dengan Allah Ta'ala. Seperti hadis tadi lah, Allah Ta'ala tanya malaikat katanya, wahal ra'auni, nampak tengoknya aku. Kalaulah dunia ni kita tak nampak tengok Allah Ta'ala, pada hari akhirat nanti kita pun dihirman, orang panggil tu main misit masa tu, main misit nak boleh jumpa, boleh lihatnya kepada Allah Ta'ala. Maka ini adalah asyaddul azab. Ulama yang katanya kadang-kadang mereka ingin yang pergi pada hari akhirat, dunia ni tak nampak tengok Allah Ta'ala dah, pergi hari akhirat kena sekat pula tak boleh tengok Allah Ta'ala. Azab yang tak boleh nampak tengok Allah Ta'ala ini lebih teruk daripada kena azab dalam api neraka lagi. Lebih teruk daripada azab kena api neraka lagi. Kekuantaraman yang tak boleh berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut cerak, dan juga Nabi SAW sebut melalui hadis yang kadang-kadang cerak nyata katanya, orang yang beriman, orang yang dia akan masuk syurga, insya-Allah dia akan boleh berjumpa dan juga nampak tengoknya an-nazaratu ila rabbih azza wa jalla, akan boleh tengok Allah Ta'ala, boleh lihat kepada wajah Allah Ta'ala pada kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebut katanya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sesungguhnya bagi balasan orang yang buat baik di atas dunia ini al-husna, dia akan boleh dapat syurga pada hari kiamat. Wa ziyadah, dan juga dia akan dapat masuk syurga saja. Tak, wa ziyadah, tambah laginya kepada dia. Kalimah ziyadah ni puak-puak ulama sahabat sama ada Ali, sama ada Anas, pakat mari ayat tafsir kalimah ziyadah di sininya, iaitu setelah mana boleh masuk syurga dah, dia mereka ini boleh jumpa, boleh tengoknya wajah muka Allah Subhanahu wa taala. Kalimah ziyadah. Dan juga banyak-banyak ayat di dalam Al-Quran seperti surah Qaf, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Hari kiamat for ahli syurga ini suara akan ajak dan juga suruh mereka masuk syurga ni, udkhuluha bisalam, segeralah kamu hai ahli-ahli syurga, masuklah syurga dengan sejahtera, bisalam, masuk cen kau, cen VIP. Zalika yaumul khulud, kerana hari ini adalah hari yang kekal. Dunia ni dah, syurga ni kalaulah boleh masuk syurga kekal, kalaulah duduk dalam neraka, kalau kena duduk dalam neraka pun bahaya juga, kalaulah kena kekalnya di dalam api neraka. Wanti tawon, kalau masuk syurga lama-lama, kalaulah kena masuk neraka habis dosa, barulah mari nak kekalnya duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha'un, Allah Taala katanya, dan juga apabila mereka masuklah syurga, mereka nak gapo dalam syurga ni boleh berlaku. Yasha'un, nak gapo dalam dunia ni, nak arak, nak betina, nak bidadari, nak gapo, mai boleh berlaku. Waladaina mazid, dan juga di sisi kami Allah Ta'ala katanya ada tambahan lagi, mazid dengan ziyadah tadi, makna itulah iaitu mereka akan boleh tengok wajah muka Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga nanti. Maka pada hari-hari akhirat ataupun hari yang ahli syurga akan segera masuk dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada mereka, dengan keadaan yang ahli syurga tak dapat tengok Allah Ta'ala lagi, tapi Allah Ta'ala tanya dah kepada mereka, hei ahli syurga, adakah boleh aku tambah gapo azidukum, tambah gapo, nak gapo lagi boleh masuk syurga? Tengkan arep pem terbik mai supaya kita naik kapal tu WP bisnes tu kan. Nak gapo boleh belaka, minta nak air, nak gatu, nak gani, nak angkat pergelas, nak asyik perkotak boleh, nak jidon nyengai anda boleh. Tak serupa dengan harga tiket biasa lah. Syurga pun serupa juga. Allah Ta'ala tanya katanya, turidu syai'an azidukum, tongkan arai pem temai wani, Allah Ta'ala nak uwi. Boleh masuk syurga dah, cukup dah. Ahli syurga jawab katanya, alam tubayyit wujuhana wa tudkhilna aljannata wa tunajjina minan nar. Adakah hari ini kamu ya Allah telah mengserikan muka kita jadi muka yang putih, muka yang cahaya, muka orang gembira,
dan juga telah memasukkan kami dari syurga pada hari ini, dan juga telah menselamatkan kami daripada api neraka. Cukup dah ya Allah 3 perkara ni, cukup dah. Tak serah gapo benda lain. Fakashafa al-hijab, maka selepas daripada itulah kain tabir buka di antara ahli syurga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa ahli syurga boleh tengok Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu. Dan juga boleh tengok Allah Taala ni, Nabi katanya serupa dengan kita tengok anak bulan pada malam yang Lailatul Badri. Anak bulan yang penuh bulan tu malam 15. Cerak mata kita tengok dengan tidak ada apa benda yang mari duk katuk anak bulan yang penuh pada malam itu. Balas mana? Balas itulah mata kita yang akan boleh lihat kepada Allah Ta'ala dengan tidak ada apa benda yang mari sekat mata kita daripada nak boleh melihatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa nas'alullah al-karim rabbal arshil azim ay yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ونسأل الله أن يجعلنا وأن يرزقنا النظر والشوق إلى لقائك، النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. Minta doa kepada Allah Ta'ala, rezeki kepada kita boleh jumpa, boleh tengoknya Allah Ta'ala. Dan juga perasaan kita ni syauq, tenten, naknya, rasanya nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa fihin. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ما فيهن ولك الحمد أنت نور الحق أنت الحق ووعدك حق. Janji Allah Ta'ala ni benar. ووعدك حق ولقاؤك حق. Dan juga perjumpaan dengan engkau ya Allah pada hari kiamat adalah benar. والجنة حق والنار حق. Dan juga syurga itu benar, ada sungguh pada hari kiamat. Dan juga neraka pun ada sungguh juga pada hari kiamat nanti. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت فتنة فتوفنا غير مفتونين. Mintalah Allah Ta'ala rahmat kepada kita, ampun kepada kita, terimalah taubat kita. Dan juga apabila Allah Ta'ala hendak nak kita mati dan juga kembali kepada Dia, hendaklah kita mati dengan keadaan beragama dengan agama Islam dan juga beriman kepadanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.